alat-alat seksual ni semua. Pakai toy. BDSM ni apa ni? Saya tak tahu. Bondage, dominance, submission, mechanism. Macam Ustaz tahu. Ya ke? Ustaz Google. Dia tak tahu Ustaz dia macam ni Ustaz ni. Kira tanya. Dahsyat Ustaz ni. Ustaz Kadi Banyak istilah lagi. Dia ada kinky lain, Oi. fetishnya Oi, lain. dia tak tahu, dia tak Saya tak sampai tahu tu Ustaz. Ustaz Batah, saya pun tak tahu. Tak tahu juga. Oral sex Ustaz Batah oral sex ni pun ada masalah juga. Cuma dalam Islam, okey, ceritanya dulu ada hadis-hadis yang menyebut. Ada hadis yang sebut di mana dia kata bila suami isteri bersetubuh tak boleh tengok alat sulit isteri. Bila dicek, ulama hadis cek, hadis itu palsu. Bukan hadis yang sebenar. Dia Dahsyatnya. Apa benda? Tak ada ni. Dekat negara jiran ni. Isteri bunuh diri kerana tekanan seksual. Kerana dia dipaksa melakukan hubungan intimasi bersama suaminya 12 kali sehari. Banyak tu. Terusnya. 12 kali dia makan ubat apa? I pun nak juga. 12 kali tau. 12 kali. Anak 8 menjadi anak yatim. Dahsyat orang gini. Dahsyat, teruk. Nafsu diorang kuat. Tapi nak berintimasi tu agak-agak lah kan. Janganlah sampai dera isteri gini sampai isteri bunuh diri bagai. Dera like forcefully Ni lah ni gambar lelaki dia. Okay. So dalam Islam, do you think boleh? Memang tak boleh lah. Tapi kalau nak intimasi pun kita dalam Islam mesti ada cara untuk berlembut apa. Asal aku tu kapit je. But boleh tak boleh? Tak Tak, tahu. okay. Kita jangan cakap pasal macam forcefully. Kita cakap macam different methods. Boleh tak boleh? Entah macam BDSM ni semua. Rasa boleh tak? Macam cerita 50 Shades tu semua. Ya, you rasa boleh tak? Tak rasa boleh lah. Itu dah menyeksa sih. Mana Islam kasih ni semua? Dia tahu ke? Saya tak pernah tanya benda ni semua. Nak tanya Ustaz. Pukul 3 pagi ni. You rasa Ustaz boleh jawab? Bawa jawab nak ambil jawab. Pukul 3 pagi Ustaz masih bangun tidak? Nak try panggil? Dia panggil kan panggil? You panggil. Panggil. Betul Tu I panggil kuat satu blok boleh dengar tau. Aku je. Okay. Ustaz! Ustaz! Masya Allah, Pukul 3 kami pagi, lagi tak diseru. Masih belum tidur lagi pukul 3 pagi ni. Kami berzikir Ustaz Batah. Betul. Berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul Ustaz Batah. Dengan ada kat rumah lah. Berzikir. Kat rumah. Tapi berstokin. Sejuk. Banyak Nabi pakai token ni macam Ini sejuk. berzikir dengan pen kat gocek. Pakai smart betul. Ni kira ada zikir, dia keep track 1,000, 2,000. Satu dia drop. Lima dah cross. Tengok pen. Dia kira tasbih counter. Pegang pen je. Boleh kami Ya Allah, akan ni. Ingatkan dah tidur, kita suka-suka je nak seru. Betul-betul pula belum tidur. Ya, dan you boleh tanya soalan tu. Ni tak ada Ustaz. Ni saya baca cerita kat surat khabar ni. Bini dia sampai bunuh diri kena seksa secara seksual. Bila? Muka surat berapa ni? Muka surat Ustaz 12. Batah nak buat ini, nak masuk Facebook ke Ustaz Batah? nak buat apa? Nak baca, mestilah nak baca kan. Nak buat research Nak tengok juga apa obat dia pakai. Ada dapat. Nak tahu juga, dia cakap satu hari 12 kali. 12 kali. Ustaz Batah, saya rasa Tongkat Ali pun berhenti bisnes. Stokis Tongkat Ali habis, dia tukar Tongkat Haji Samad. Ada tau?
Atau tongkat apa? Segala macam tongkat nak dipakai dia. Lama-lama tak ada tongkat. Tak salah Cik Adi tu. Itulah. Sama Abdul Samad. Betul ada pokok. Pokok Abdul herba. Samad? Tongkat Abdul Samad ada. Oh. Saya pernah tengok pokoknya Tengoklah. di pusat herba di Melaka. Oh tadi apa tadi soalan tadi? Soalan punya pasal pokok. Tak ada. Okey. Hukum apa ni memaksa pasangan untuk berintimasi dalam Islam. Okey. Sebenarnya kita perlu faham seks ni adalah satu keperluan dan dia juga adalah kehendak. Suami kehendak isteri. Cuma dalam melakukan hubungan seksual ini kita perlu fahamlah yang kadang kita pasangan kita kepenatan kerja, kesihatan, kadang kita nak main aja mak cakap Ustaz Fatah Jadi benda ni perlukan sikit kadang-kadang kesabaran dan kena ada waktu rehat supaya badan kita boleh kuat semula. Kan? Jadi kalau tak ada keseimbangan dalam nak melakukan hubungan seks ni, dia akan jadi masalah. Yang tadi yang berita tadi ni, kalau dari segi istilah saintifik Ustaz Fatah, dia panggil hypersex. Hypersex. Jadi jaga-jaga benda ni serius. Dulu pernah berlaku tau Ustaz Fatah di negara jiran kita. Ada ini diberitahu oleh kawan saya. Kawan saya ni seorang doktor pakar. Dia kata isteri dia ni berkahwin dengan satu orang kaya lah. Orang kaya ni senang kata kalau balik rumah aja isteri dia mau bedal. Dia hypersex gila. Kalau isteri dia tengah uzur pun dia mau buat juga. Tak boleh kan? Oral sex dia sondol semua. Jadi isteri dia tu rasa macam tekanan tau. Tekanan sampai di satu masa isteri dia tu pernah cuba minum kerosin untuk bunuh diri. Jadi nasib baiklah isteri dia tu dapat diselamatkan. 2 kali isteri dia buat macam itu dapat tangkap. Dan akhirnya bila polis dah ambil tindakan kan, kemudian dia jumpa kaunselor dan jumpa doktor, perkara ni dapat diatasi. Sebenarnya kalaulah memang betul lah okey, kita sekarang cakap sikit dari sudut perubatan Kalau memang pasangan kita, ada suami atau isteri, ada hypersex ni, dia dapat diubati dari sudut perubatan sebenarnya. Boleh berjumpa dengan doktor. Nanti doktor akan kasih obat lah, macam menurunkan dia punya nafsu dia yang tengah gairah terbelia itu ada, doktor ada. Nanti saya tengok je. Apa nama ubat dia Ustaz? Tidak disebut di sini. Panadol. Dia cuma kata kalau yang ada hypersex ni, doktor boleh kasih dia obat di mana obat ni dia dapat menurunkan hormon testosteron. Daripada meningkat sama ada bagi pasangan lelaki atau pasangan perempuan. Cuma yang menarik ni, saya ada terjumpa satu hadis Nabi yang hadis ni kalau orang jumpa dia baca, dia kalau isteri dia tak mau seks dia baca hadis ni. Kau seks dengan aku, tak mau bang, saya penat. Kau jangan main-main. Dia kata Nabi sabda. Apa Nabi sabda? Hadis ni betul, hadis sahih. Kata Nabi, jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, masuk tempat tidur di sini adalah sexual intercourse, dan isteri tak mau melakukan sexual intercourse dengan suaminya, dan bila dah macam gitu suami dia jadi marah, maka para malaikat akan melaknat isteri itu sehingga ke pagi. Baik, kalau orang yang hypersex ni, Ustaz Fatah tak nak main aja cakap, baca hadis ini. Hadis ini perlu difahami. Di mana hadis ini Islam ni dia ada etika. Dia bukan satu hadis ambil terus pakai masuk dia macam tu. Jadi ulama telah membahaskan hadis ini begitu panjang. Jadi saya singkatkan saja. Dia kesimpulannya 3 saja. Isteri boleh tolak tak mau seks dengan suami kalau ada 3 sebab. Kesibukan. Okey. Dan yang kedua, ada memberi mudarat ataupun tidak. Dan yang ketiga, dalam kesedihan. Katakan isteri
tadi siang bapak mentua lah. Bapak dia baru meninggal dunia, malam kita nak belasah isteri kita. Dia tentu dalam kesedihan. Jadi bila dia menolak, bang minta maaf saya hari ni very sedih pasal bapak tadi siang mati. Kalau dia menolak suami punya ajakan, dia tidak dikira sebagai orang yang mendapat laknat, doa laknat daripada malaikat. Jadi jangan salah faham di situ. Jadi perlu berwaspadalah dan janganlah sampai paksa pasangan berintimasi. Awak kalau paksa, kalau kita lihat, kalau kita paksa seseorang, apa feel yang kita dapat? Kita bukan nak main dengan patung, kita nak main dengan pasangan kita. Kita nak rasa seronok. Kalau dipaksa, apa yang ada seronok? Jadi dia punya key dia, jangan paksa. Continue. Tapi yang tadi Ustaz cakap pasal hadis tu, memang betul tau. Banyak orang salah guna. Salah guna. Ada kawan-kawan saya pun salah guna. Tapi ada apa ni, dia punya tafsiran tu, ada tafsiran dia sebenarnya. Ya, ada tafsiran dia. Kalau dalam kesibukan dan kalau dia sedang hate atau dia sedang sakit, dia sedang stres. Jadi benda-benda gini kalau kau buat seks sekalipun dengan dia, yelah, kalau cakap kasarnya, kita bukan nak main dengan patung. Tak ada rasa cinta. Ya, rasa cinta, sentuhan, kata orang berbalas badan tu tak ada. Kita mahu keseronokan yang menimbulkan ketenangan pada diri kita. Dan para isteri juga perlu memainkan peranan dalam melakukan hubungan seks ni. Cubalah layan suami dengan sebaik-baiknya. Begitu juga suami melayan isteri semasa seks dengan sebaik-baiknya. Paksa-paksa ni semua tak gunalah, no feeling lah. Bini tadi pun lah. Ya kan, bini Tanya tadi pun. mana? Soalan mungkin Ustaz Fatah dia lebih menarik. Ustaz Tadi Fatah pula. nak tanya apa tadi, cakap pasal BDSM lah apa bagai. Oh. Tanya Ustaz. Islam kan, dia kasih tak kita buat that kind of different Method. like example BDSM. Kita boleh tak ikut-ikut tu semua? Macam ni alat-alat seksual ni semua. Pakai toy. BDSM ni apa ni? Saya tak tahu. Bondage, dominance, submission, mechanism. Macam Ustaz tu. Ya ke? Ustaz Google. Dia tak tahu Ustaz dia macam ni Ustaz ni. Kita tanya. Dahsyat Ustaz ni. Ustaz Kadi Banyak istilah lagi. Dia ada kinky lain, Oi. fetishnya Oi, lain. dia tak tahu, dia tak Tu saya- Saya tak sampai tahu tu Ustaz. Ustaz Fatah, saya pun tak tahu. Tak tahu juga. Tak ada ni kadang-kadang orang bagi tahu. Tak boleh tak? Macam ni lah, macam soalan macam gini. Jadi BDSM ni, pertama kita nak kena lihat. Kita balik pada objektif utama kita. Kenapa kita berumah tangga? Kita berumah tangga pasal kita nak mencurahkan kasih sayang. Dua pihak. Dia bukan one way tapi dia two way. Jadi maknanya kita bukan berumah tangga pasal kita nak melepaskan nafsu sahaja. Jadi kalau kita menggunakan keganasan, macam tadi Ustaz Adik kata, bukan kita buat dengan patung. Patung memang tak ada perasaan. Kita buat dengan orang yang ada perasaan. Kalau kita buat cara ganas, orang tu akan rasa sakit. Pula tu Rasulullah pun ada mengajar kita. Dia setiap apa yang kita nak lakukan tu, dia ada muqaddimah. Muqaddimah ni intro. Kalau daripada sudut seksual, intronya adalah foreplay. Betul? Betul lah. foreplay. Romancing, kissing. Ya. Jadi ini semua penting dalam agama Islam. Supaya dia menaikkan nafsu syahwat isteri dan suami. Bila dua-dua naik, bila sampai kepada klimaks, tu yang sedap. Apa yang sedap? Itulah baru rasa nikmatnya berkasih sayang. So boleh lah. In short, it's boleh lah. As in, Kalau nak boleh, dia kena dapatkan redha antara satu sama yang lain. okay. Jangan sampai dia meragut nyawa isteri ataupun pasangan dia. Contoh kalau pakai tali, dia ikat kat tangan. Ikat kat tangan, tengah sedap, habis lepas tu Terjerut, terjerut habis. Dah, kes mati, kes bunuh ni. Dah tak tahu siapa lagi nak cari. Mana yang tempat-tempat terbuka, yang tak ada, terpaksalah kahwin baru. Tu yang terbaik. Astagfirullahaladzim. Kasih. Jadi kalau ala-ala seksual ni macam mana? Dalam Islam apa pandangan dia? Adakah
Boleh diguna Dia- macam yang vibrate apa? Sudahlah. Vibrator. Handphone Vibrator. Vibrator tak patut. Ini semua bukan nak kata tak boleh. Lihat kepada alat tu sendiri. Kalau dia memberi darurat, memberi kesan yang tidak baik kepada alat itu, ada kepada Alat sulit kepada pasangan ataupun manusia yang berhubungan ni lah, maka ia telah memberi darurat kepada pasangan tu. Jadi sebaiknya elakkan. Sebab kita tak nak sampai kerana alat itu kita dapat the climax. Kesedapan dia, keenakan dia. Sampaikan kalau alat tu tak ada, kita buat macam tak rasa apa-apa. Maknanya kita kena bergantung kepada alat tu untuk dapatkan kepuasan. So alat is just a start lah. Macam nak start engine. Brrrr. Betul. Dari sini. Tapi jangan sampai terlalu Dan lagi Ustaz terpegang Fatah dengan boleh sampai ketagihan betul. ketagihan mesti nak ada tak ada benda tu, seksual tak boleh berlaku. Dah satu masalah lah. Dan kalau betul, kalau ialah maaf cakap, alat sulit kita mana bergetar gitu. Bila tak ada tak boleh main pasal getar, tak bergetaran vibrate tu tak ada. Jadi dah macam menyusahkan, Padahal Islam tu dah kasih kelonggaran. Nak buat hubungan seks tu boleh, ada beberapa batasan lah. Cuma kalau tergantung dengan sesuatu alat, dia akan macam Ustaz Fatah tadi cakap, menyusahkan dan kepuasan bukan Dia macam daripada demoralize. daripada benda itu pula. Kesian. Demoralizing macam, you need this thing, you don't need me. Betul. Tu sedih lah pasangannya kan. Sedih. Apa dia You dah don't love me anymore. tak adalah. Kalau gitu lebih baik kahwin dengan patung aja. Yes. Boleh ke hukum boleh yang patung? Yelah, tentulah tak boleh Ustaz Fatah. Jadi macam kata orang macam apa? Kinayah, sindiran lah, sindiran. So you must understand. Ada pergi ROFM dengan patung. Nak nikah dengan patung. Ada di negara-negara lain sudah mula. Ada. Apa soalan lagi ni? Dah sentuh pasal bab ni. Kongsilah sikit adab-adab apa ni berintimasi dalam Islam. Ustaz Adik dah bersedia dia. Macam tahu. Okey, saya bacakan lah. Kalau ikut banyak lah, saya bacakan mana yang penting. Selalu orang tanya saya, bila nak berintimasi, pertama sekali yang paling penting sekali, sunat. Hukumnya sunat. Kena sunat. Sebelum kita nak bersatu, nak melakukan hubungan seksual ni, sexual intercourse, pertama yang Rasulullah buat ni disebut dalam hadis, Rasulullah basuh alat sulit Rasulullah dulu. Istinja. Okey? Sunat hukumnya, dan Nabi juga berwuduk. Kita kadang tak sempat wuduk, tengok terus terjun situ ya. Pun ke mana? Wuduk ke mana, istinja ke mana. Jadi istinja ni ada bagusnya lah pasal kebersihan kan, jauh daripada kuman-kuman. Kencing dulu, sampai ahli saintis pun bilang memang dia sudah digalakkan sebelum nak bersatu tu kencing dulu, bersihkan alat sulit itu, kemudian berwuduk, memberikan kita kesegaran. Selain itu, sunat juga memakai wangi-wangian. Dan bagi pengantin baru, misalnya katakanlah hari pertama korang diorang baru nikah, contoh, okey, hari ni nikah, besok nak buat, besok dah pergi hotel mana-mana nak bersatu. Sebelum bersatu, sunat sembahyang dipanggil sembahyang sunat zafaf. Ini dengan niat sahaja aku sembahyang sunat zafaf atau sahaja aku sembahyang sunat sebelum aku bersatu kerana Allah Ta'ala. Ini sunat saja, disebut dalam kitab Fiqh Syekh Umar Al-Khatib. Jadi boleh buat. Tapi kalau you baru kahwin hari ni, besok isinya uzur, dah sampai seminggu, dah lepas seminggu uzur baru nak bersatu, tak boleh, tak sunat buat sembahyang zafaf ni. Okey? Dan satu lagi, bila bagi orang yang berkahwin, yang baru kahwin, especially dengan anak dara, tak boleh pecahkan dara isteri dengan jari anda. Tak boleh pecahkan dengan alat sulit anda sendiri. Tak boleh lah pakai jari. Aku bilang. Dan sunat juga memakai wangi-wangian. Dan sebelum nak sexual intercourse ni, Ustaz Fatah, Nabi ada ajar doa. Tapi kebanyakan kita doa pun lupa. Isteri dah buka baju, bismillah ke mana? Terus belasah. Bini buka baju, Masya Allah. Sunat saja baca. Jadi baca dia, Ustaz Fatah.
Kalau tak boleh ingat doa ni, sekurang-kurangnya bismillah dulu baca. Okey? Bismillah. Paling sikit bismillah. Paling bagus bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dalam bahasa Melayunya, dengan nama Allah, wahai Tuhan, jauhkanlah syaitan daripada kami dan jauhkan syaitan daripada apa yang engkau nak kurniakan kepada kami, iaitu anak. Dan kata ulama, baca doa ni di 2 tempat. Tapi biasanya kita akan boleh berjaya baca di satu tempat dia sebelum bersetubuh. Ulama kata selain daripada sebelum bersetubuh, boleh baca juga doa ini di dalam hati di saat air mani nak terpancut di dalam faraj isteri. Itu pun kalau boleh ingat lah. Kalau dah kesidapan tu minta maaf lah. Kadang-kadang boleh lupa. Ya, boleh lupa doa. Tapi sekurang-kurangnya ingatkan maknanya. Kenapa ulama berkata begitu? Dia kata kerana banyak dengan membaca doa ini, di saat air mani tu terpancut di dalam faraj isteri, dia memberi kebagusan dan kebaikan kepada anak yang akan diciptakan oleh Allah SWT itu. Dan boleh bersetubuh dengan ikut cara suka hati korang lah. Nak datang dari depan, nak dengan kerusi, nak di atas katil, nak letak tilam, segala bagai. Yang penting macam Ustaz... Kat tangga tak boleh Tangga rumah. Tangga rumah. Baik Ustaz Fatah pandai cakap tadi. Aku dah ingat tangga mana HDB flat tak boleh. Ya? Bolehlah buat cara apa sekalipun. Yang penting selesa dan selamat. Kalau pakai tali tadi Ustaz Fatah, tadi saya baru bercerita dengan Ustaz Fatah di negara jiran kita Ustaz Fatah, dia main pakai tali, tercerut mati pasangan dia. Tercerut Ustaz Fatah mati. Jadi tak selamat, dah jadi kes bunuh dan segala macam. Dan yang Allah larang, tak boleh masukkan zakar di dalam dubur isteri. Datang dari belakang boleh. Isteri depan, suami belakang. Datang dari belakang boleh. Tapi itu masuk, itu lubang tempat buang air besar, tak boleh. Haram sampai kiamat. Tak boleh. Praktikalnya macam mana? Jadi saya sebut tadilah, datang dari depan, datang dari Ustaz Fatah kami. Diam-diam. Saya habiskan lagi Ustaz Fatah, lepas tu Ustaz Fatah boleh kerenyek mana. Dan boleh harus gunakan ubat yang halal, ubat kuat. Okey? Pastikan ubat itu selamat dan diiktiraf oleh doktor. Dan ulama kata boleh kita makan tongkat Ali, tongkat Abdul Samad, segala macam tongkat yang doktor kata okey. Kerana nak kuatkan setubuh dan untuk memuaskan nafsu pasangan kita dan untuk mendapat zuriat. Dan jangan lupa, tolong bila dah bersetubuh dengan isteri, jangan pula pergi bilang dekat dalam Facebook, hari ni aku buat ini punya pattern, doggy style. Lepas tu cerita dengan kawan. Perbuatan yang macam gini, Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala boleh jatuhkan laknat dan Allah Ta'ala takkan pandang kita di hari kiamat. Ni very serious. Jadi, dah main dengan suami, tutup. Kalau betul ada masalah, tak selesa, ngilulah, suami aku hypersex lah, bukan dicerita di internet, bukan dicerita dengan kawan-kawan, jumpa doktor, jumpa kaunselor, jumpa ustaz. Tolong jangan cerita, hari ni aku buat ini style macam Superman, doggy, segala bagai. Ini semua tak boleh cerita. Kerana menjaga maruah. Habis dah cerita dia. Ustaz Adik cakap boleh bilang ustaz, besok kat masjid ramai yang cari Ustaz Fatah. Yelah, maksud saya kalau awak memang ada masalah. Dekat masjid Kufran ada masalah. Jangan dipaksa. Ini belum lagi masuk oral sex Ustaz Fatah. Oral sex ni pun ada masalah juga. Cuma dalam Islam, okey, ceritanya dulu ada hadis-hadis yang menyebut. Ada hadis yang sebut di mana dia kata, bila suami isteri bersetubuh, tak boleh tengok alat sulit isteri. Bila dicek, ulama hadis cek, hadis itu palsu. Bukan hadis yang sebenar. Dia isteri awak, tak ada aurat antara suami isteri. Sebab tu bila ada orang tanya, bila nak bersetubuh ni berselimut ke bogil, ada ulama kata bagus berselimut lah kalau mahu. Tapi kalau bogil pun tak ada masalahnya. Pasal Imam Nawawi waktu dia
menceritakan bab ini, dia cakap macam ini, harus buka aurat. Kita boleh buka aurat apabila kita nak buang air besar, kita nak buang air kecil, kita nak mandi, dan boleh juga buka aurat apabila kita berjimat dengan isteri. Kita boleh buat apa saja ke atas isteri kita dengan syarat selamat dan bukan dengan lubang dubur. Dan jangan paksa. Kalau isteri tak mau oral sex, jangan paksa dia. Kalau paksa, dia akan memberi tekanan dan sampai dia pun meluat. Dia benci. Jangan dipaksa. Dan halal juga bagi suami untuk menjilat faraj isteri. Tak ada masalah. Cuma berhati-hatilah Ustaz Fatah, kadang-kadang ada najis. Blue cheese. Ya. Harus. Itu semua hukumnya adalah harus. Apa Ustaz Fatah? Klitoris itu hukumnya suami boleh jilat, hukumnya adalah harus. Apa tu klitoris tu? Alah praktikal. Solat tak cakap dah bahasa Melayu saya pun. Biji yang ada. Biji yang ada pada faraj wanita, kata ulama, harus untuk suami bersedap-sedap di kawasan itu sehinggakan dia gunakan istilah menyonyon. Okey, hukumnya adalah harus, tak ada masalah. Cuma jangan cerita, jangan ever buat advertisement, benda ni sedap begitu cerita segala macam. So, ini sebab saya perlu tekankan perkara ini. Pasal saya banyak baca orang kasih-kasih macam-macam fatwa dan orang takut untuk share benda ni. Tapi kalau you nak pergi go detail, nak tahu mana Ustaz Adik dapat ni, boleh pergi ke fatwa Mufti Wilayah Persekutuan. Apa yang saya cakapkan di sini, apa yang Ustaz Fatah tadi cakap, dengan selamat, dengan selesa, bukan dengan lubang dubur, bukan pakai ikat, ada tempat tempat yang faraj isteri kita boleh lihat, kita boleh berseronok di situ, itu semua disebut ada dalil-dalil dia, boleh pergi di situ untuk tengok. Ini bukan cerita-cerita kosong, ini cerita betul. Sekian. Sekian. Yes. Okay, you suka tadi soalan ni kan? Macam kalau kita kena dikasar-kasar dengan pasangan, boleh pergi mahkamah tak? Macam mana? Macam mana boleh tak pergi mahkamah? Boleh komplain dekat Kadi kalau let's say kita dikasar-kasar oleh pasangan kita. Boleh, sebab kita dah baca taklik ketika nikah tu. Balik pada taklik. Sebab taklik mengatakan kalau kita juga menyakiti pasangan kita tanpa sebab ataupun mungkin sebabnya disebabkan nafsu, kita boleh report kepada mahkamah syariah. Maknanya isteri tak rasa selesa dengan suami dalam hal ini. Itu adalah salah satu sebab juga yang membuatkan antara pasangan suami isteri ni bercerai-berai. Jadi boleh komplain. Tapi macam saya katakanlah minggu lepas, buat apa, ni perkara kecil juga. Ni perkara orang kata antara pasangan suami isteri sahaja yang tahu. Pergi jumpa kaunselor. Jumpa ustaz. Jumpa saya. Besok majlis panjang queue. Dan jumpa doktor Ustaz Fatah bila ada masalah-masalah. Tapi itulah, kita balik pada pandangan Islam sebab macam tadi Ustaz Adik kata, bila nafsu tengah membuak-buak ni semua, Islam ajar kita kalau dalam keadaan seperti itu, sebaiknya kita berpuasa. Sebab bila kita berpuasa, dia menurunkan balik hormon testosteron kita. Itu sebabnya kita digalakkan puasa Ramadan wajib. Kalau kita tak buat sunat, sekurang-kurangnya dalam setahun kita buat sebulan. Sebulan tu pun dapat mengurangkan hormon kita. Sebab saya yakin dan saya pasti daripada umat Islam tak ramai ataupun mungkin segelintir sahaja yang bernafsu nak sebut aja. Hypersex lah Ustaz Fatah. Hypersex lah. Yelah, sebab itu tadi terlupa juga Ustaz Fatah saya nak sebut dilarang juga bersetubuh dengan isteri sewaktu isteri sedang haid dan juga nifas. Tapi Islam ini dia faham. Islam tu dia datang begitu fleksibel. Kalau hormon kau tinggi, tadi Islam ajar cantik, turunkan dengan puasa. Dengan zikrullah, dengan sembahyang sunat, dengan teknik pernafasan supaya beri ketenangan. Tapi kalau itu tak boleh, go to medical. Apa dia? Makan ubat, doktor boleh turunkan, itu ubat boleh turunkan hormon testosteron lelaki yang berlebihan. Dan yang ketiga, kadang-kadang juga boleh jadi masalah, tapi Islam masih lagi beri ruang kerana Islam nak menutup pintu zina. Wala taqrabu zina. Jadi Islam sudah tutup pintu zina dari A to Z. Jadi kalau isteri uzur,
bukanlah bermaksud suami tu tak boleh romancing dengan isteri dia. Yang haramnya masa sedang isteri haid tu tak boleh masuk ke kawasan pusat hingga lutut. Berseronok masih boleh. Mak cakap isteri masih boleh gunakan tangan dia untuk memuaskan suami dia. Sebelah-belah atas ni tak batas masih boleh. Yang tak boleh kata Nabi nikah. Nikah tu maksud Nabi adalah jima'. Masukkan alat sulit suami kat dalam lubang tu tak boleh. Ke lubang vagina tu tak boleh. Tengok Islam dia datang cantik. Tapi bagusnya puasa lah. Memang betul. Puasa, kemudian banyakkan ibadat sunat, hilangkan fikiran yang kotor-kotor semua tu. Lepas tu lah. Kalau tak boleh juga bila isteri sedang uzur atau sedang haid dan nifas. Jadi buat itulah. Islam masih membenarkannya kerana takut kalau tak boleh langsung, dia akan memberi buka ruang zina lah. Jadi Islam sudah tutup, so dia buka satu ruang. Boleh bermesra dengan isteri, romancing, kissing. Cuma yang tak boleh itu memasukkan zakar ke dalam alat sulit isteri ketika isteri sedang uzur. Tapi isteri jangan risau sebab kalau contohlah suami bernafsu kuda contohnya, isteri pun dia ada period dia untuk berehat seketika. Ketika haid lah isteri berehat. Ya, betul. Jadi tak semestinya isteri kena layan nafsu suami sampai orang kata sampai maaf katalah sampai terbesar. Lubang masuk tu daripada kecil jadi kebesar. Tu nak maknanya dia diberi peluang untuk berehat seketika. Sebab memang dalam ayat Al-Quran memang ada katakan wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika itu Rasulullah ditanya tentang seseorang itu dalam keadaan haid. Boleh tak datang orang yang berhaid ni? Rasulullah melarang. Ayat Al-Quran melarang. Sebab ada tadi Ustaz Adik kata sebab keluar haid ni, darah haid ni adalah darah kotor. Kalau kita masukkan zakar kita ke dalam lubang isteri kita, ke alat kelamin isteri kita, benda tu, darah tu akan bercampur dengan alat kelamin kita. Dia dari situ dia akan datangkan virus, akan datangkan sakit, STD. Ni semua tergolonglah dalam sini. Jadi nak kena jaga-jaga. Very deep Kita dah tahu tau macam-macam. Boleh Ustaz Adik tambah lagi. Tadi jelas saya berbincang tadi juga dengan Ustaz Fatah. Betul. Memang kalau isteri kita sedang haid, kita bersetubuh dengan isteri kita boleh mendatangkan kuman. Tapi ada setengah orang dia bersetubuh tidak mendatangkan kuman. Tapi Islam itu dia datang hukum dengan standard. Kerana Islam tahu kerana benda tu kotor, jijik dan dia menimbul ketidakselesaan semasa kita melakukan intimasi. Jadi sebab tu bila ada mudarat dan bila ditambah pula dengan tak ada keselesaan, baunya yang bau haid yang kurang menyenangkan, jadi bau fish. Fish. Jadi Islam tak galakkan benda ni lah kerana dia boleh mendatangkan mudarat. Kemudian Islam beri peluang yang tadi itulah, boleh berseronok, cuma pusat hingga lutut tu tak boleh berjima' lah. Untuk nak selamatkan kita ni umat manusia supaya nafsu ni kita dapat kontrol, balance, dan selain daripada itu memahami pasangan, kerenah pasangan semasa hubungan seks. Perlu juga ambil tahu. Bukanlah kita ikut cara kita tapi isteri kita rasa tak selesa. Kita perlu tanya juga dengan dia. Are you selesa dengan this game? Tanya dia. Are you selesa dengan this game? Kadang-kadang ada setengah suami dia malu, malu. Nak ajak isteri malu. Yalah, kadang-kadang kita perlulah cari jalan. Dia pasangan kita, dia isteri kita. Macam mana kita nak tengok dia punya permainan dia, game dia yang memberi keseronokan dan kebahagiaan kepada kita atas jalan yang Islam dah benarkan. Jadi jangan malu. Kadang-kadang keretakan juga rumah tangga berlaku kerana kegagalan pasangan untuk melakukan hubungan seksual secara yang kata orang tu memberi keselesaan, kegembiraan. Ini juga perlu kerana ada masalah itu. Orang menuntut cerai, kadang ada isteri, ada pasangan lain kerana masalah seks ni. Jadi perlu berhati-hatilah. Bukan kita main syok sendiri, tapi pasangan tak merasa apa-apa. Jadi apa yang penting? Kerja sama.
Okey Dah lah. tahu dah semua. Banyak ingatkan dia setakat itu je tapi rupanya dia berangkai topiknya. Dia rungkai Apa lah. Berangkai kita dan berangkai. discuss. Ha? Discuss. Kita discuss. Like you okay or not? You okay? No, I'm not okay. No, I want to sleep. Actually kau tak ada kat sini. Aku kata kita pergi mengetik. Mengetik apa? Bawa blok ustaz kita pergi Mengetik Kita pun apa? dah lapar Ah. sikit-sikit. Boleh. Kita berbual lagi pasal intimasi kat bawah blok. Okay, jom. Let's go. Kena bagi tahu isteri dulu ni. Okey. Okey.